Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Bam. Terima kasih guys sebab dah klik video ni. Bagi korang yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol merah tu dan tekan loncengnya sekali supaya korang akan dapat notification bila aku upload video ke dalam channel aku nanti. Dalam video kali ini aku akan sambung kisah rabak seram bercakap dengan jin siri 11 dan 12. Tanpa membuang masa lagi, jom let's check it out. Bam. Datuk TJ terus membaca sesuatu guys. Dia ambil seketul batu dalam perahu, terus dia baling dekat lembaga yang terpacak dekat dalam sungai tu. Bila batu tu terkena badan lelaki besar tu, dia terus menjerit dengan sekuat hati. Kemudian dia menghilangkan diri. Air sungai yang melimpah terus surut. Suasana yang cerah bertukar menjadi gelap balik. Mr. Brown tidak berkata walau sepatah pun. Dia terbaring dalam perahu tu guys. Dia dah pergi, kata Datuk TJ. Lebih kurang pukul 10 malam, diorang sampai dekat jambatan Pengkalan Baru. Dari situ, Datuk TJ tumpang lori ikan menuju ke pengkan Pantai Remis. Dia buat laporan polis. Sarjan Ramli suruh pemandu kereta polis bawa Datuk TJ ke jambatan Pengkalan Baru. Dengan kereta polis, diorang hantar Mr. Brown ke banglonya. Disebabkan dah pukul 12 malam, Mr. Brown ajak TJ dengan Datuk dia tidur dekat banglo dia. Kira-kira pukul 2 pagi guys, Mr. Brown menjerit tidak tentu arah. Dia berlari ke seluruh kawasan banglonya sambil menjerit. Semua pekerja ladang menjadi gempar guys. Datuk TJ dengan bantuan pekerja ladang berjaya menangkap Mr. Brown. Mr. Brown terpaksa diikat di pangkal pokok getah dekat depan banglo dia. Datuk TJ terpaksa menjaganya sampai pagi guys. Seorang kerani ladang tu, Mr. Anadurai, terus call hospital Lumut. Lebih kurang pukul 10 pagi, sebuah ambulans dari hospital Lumut sampai guys. Mr. Brown yang masih menjerit dan mengoyak pakaiannya dimasukkan ke dalam ambulans tu. Dari hospital Lumut, dia dibawa ke hospital besar Ipoh. Seminggu Mr. Brown duduk dalam kandang besi dekat hospital besar Ipoh tu guys. Lepas tu Mr. Brown dibawa ke rumah sakit jiwa dekat Tanjung Rambutan. 3 bulan Mr. Brown ditempatkan dekat situ guys. Datuk TJ tak pernah melawat dia pun. Penyakit Mr. Brown tak sembuh juga. Orang putih tu tak jujur. Datuk TJ mengadu pada TJ. Kenapa Tok kata macam tu? Tanya TJ. Aku yakin dia tak jujur, jawab Datuk TJ. TJ bertambah bingung guys sebab Datuk dia tak terangkan apa maksudnya dengan perkataan tidak jujur itu. TJ tak nak tanya lebih lanjut lagi tentang perkara tu. Datuk TJ nampak resah je sepanjang hari tu guys. Semua kerja yang dia buat serba tak kena. Dia asyik nak marah je kalau TJ memunyikan radio agak kuat. Aku nak pergi ke rumah orang putih bangsat tu. Memanglah orang-orang dari England ni satu bangsa yang tak boleh dipercayai. Di depan kita bukan main baik lagi, belakang kita jadi pengkhianat. Datuk TJ merunggut panjang. Dia pun pakai seluar hitam dengan baju merah dia. Buat apa Datuk nak pergi rumah dia? Dia bukannya ada, kata TJ. Engkau mana tahu, ini urusan aku, kata Datuk TJ. Dia turun bawah rumah, ambil basikal dia. Dengan basikal Datuk TJ pergi ke rumah Mr. Brown. Lebih kurang pukul 5 petang Datuk TJ sampai rumah. TJ nampak Datuk dia bawa satu bungkusan kecil dekat pelantar basikal dia. Sebaik saja Datuk TJ tongkat basikal, TJ terus datang dekat dia. Jangan pegang bungkusan tu, kata Datuk TJ. Apa benda ni Tok? Tanya TJ. Tanah yang dia ambil Mak Saleh bangsat dekat tempat puaka tu, dia sembunyikan dalam beg dia, kata Datuk TJ. Tok nak buat apa dengan tanah ni? Tanya TJ. Aku nak pulangkan balik. Kalau tak dipulangkan, kita yang kena bala, kata Datuk TJ. Dengar Datuk dia cakap macam tu, fahamlah TJ kenapa Datuk dia tuduh Mr. Brown tak jujur. Malam tu TJ teman Datuk dia hanyutkan tanah tu dekat sungai. Datuk TJ letakkan tanah segumpal tu dekat atas upih pinang, kemudian dia hanyutkan. Masa Datuk TJ buat semua tu, dia tak bercakap atau bersuara guys. Cuma mulut dia je yang terkumat kamit membaca sesuatu. Seminggu selepas Datuk TJ hanyutkan tanah puaka tu, Datuk TJ dapat berita dari kerani besar ladang getah yang mengatakan Mr. Brown telah meninggal dunia. Mayatnya telah pun dihantar ke England. Tempat Mr. Brown diganti oleh J. McIntosh dari Singapura. Tapi yang anehnya, pengurus baru tu tak berani tinggal dekat banglo tu. Setiap kali dia nak tidur, dia akan diganggu oleh satu lembaga yang menyerupai Mr. Brown. Kadang-kadang pengurus baru tu diangkat dari bilik tidur ke ruang dapur. Ada kalanya dicampakkan ke tengah halaman banglo. Jadi banglo besar yang serba lengkap tu terbiar je. Dalam tahun 1960, banglo besar tu dibakar oleh seorang pekerja ladang getah yang naik darah kerana setiap malam dia terdengar bunyi orang menangis dalam banglo tu. Sebaik saja banglo tu hangus dimakan api, pekerja tu mati ditimpa oleh salah satu tiang dari dalam banglo tu yang hingga kini masih wujud, penuh dengan pokok-pokok hutan. Semua peristiwa tu Datuk TJ jadikan sebagai pengajaran. Dia selalu mengingatkan TJ supaya lakukan semua pekerjaan atau apa saja dengan rasa tanggungjawab dan jujur.
Sebab kejujuran adalah harga diri manusia yang tidak ternilai. Terlalu sedikit manusia yang tidak jujur pada diri sendiri, pada janji dan sebagainya. Bila kau jadikan kejujuran itu panduan hidup, engkau akan rasa kebahagiaannya, kata Datuk TJ. TJ cuma menganggukkan kepala je bila dengar Datuk dia cakap macam tu guys. Beberapa bulan lepas tu, Datuk TJ menyatakan hasratnya untuk pergi ke Kampung Sadang nak memikat burung waktu malam. TJ tak tahu macam mana Datuk dia teringat pasal benda ni. TJ ingat Datuk dia dah lupa. Sebenarnya TJ dah nekat. Dia tak nak ikut Datuk dia pergi ke tempat tu. Minggu depan petang Jumaat aku nak pergi. Datuk TJ ingatkan TJ. Baguslah Datuk. Barang-barang yang dulu semuanya ada dalam bilik, kata TJ. Kau macam mana? Tak nak ikut sekali? Tanya Datuk TJ. Saya malas Datuk, kata TJ. Datuk TJ mengiyakan je, kata TJ tu. Sementara nak tunggu petang Jumaat tu, Datuk TJ duduk dekat rumah je. Kadang-kadang dia pergi jumpa bini muda dia dekat kampung Bunian tu. Pada satu petang, selepas Datuk TJ jumpa isteri muda dia, dia panggil TJ. Cepat-cepat TJ datang dekat Datuk dia. Datuk dia duduk dekat tangga. Ada apa tu? Tanya TJ. 2-3 hari ni aku selalu teringatkan adik bongsu aku yang duduk dekat hulu kuang tu. Agaknya dia sakit, kata Datuk TJ. Habis tu nak pergi sana ke? Tanya TJ. Hajatnya memanglah macam tu, kata Datuk TJ. Tok cakap tu nak pergi Kampung Sadang, tanya TJ lagi. Itu tak mustahak, yang penting adik-beradik, jawab Datuk TJ. TJ terdiam dengar Datuk dia cakap macam tu. TJ baru teringat kali terakhir dia jumpa dengan adik bongsu Datuk dia yang TJ panggil Ayah Ngah tu dalam tahun 1947. Lepas tu dia tak pernah jumpa lagi dengannya. Susah nak pergi ke hulu kuang tu, tak ada kenderaan yang boleh sampai. Lagipun kawasan tu termasuk dalam kawasan hitam. Sekarang dah ada jalan raya dan kenderaan yang berulang alik dari Cemor ke hulu kuang. Sebab tu TJ dan Datuk dia terpisah dengan keluarga dia sebelah sana. Petang tu juga diorang bertolak dari rumah Datuk TJ ke Ipoh naik bas. Dari Ipoh diorang sewa teksi pergi ke Cemor. Sampai dekat Cemor dalam pukul 6 petang. Diorang tak dibenarkan masuk hulu kuang sebab kawasan tu terlibat dengan perintah berkurung dari pukul 6 petang hingga 6 pagi. Datuk TJ terus melaporkan diri dekat balai polis Cemor sebab diorang buat keputusan nak tidur dekat masjid Cemor. Selepas bagi bukti-bukti diri kepada pihak polis, diorang dibenarkan tidur dekat masjid tu. Lepas sembahyang isyak, TJ terus baring dekat bucu masjid. Datuk dia baring dekat tiang. Akhirnya TJ terlena. Lebih kurang pukul 2 pagi, Datuk TJ kejut TJ. Bangun, kita nak pergi hulu kuang, kata Datuk TJ. Macam mana nak pergi? Nanti kita kena tangkap atau ditembak askar, kata TJ. Kau ni banyak cakap pula. Bangun je lah, suara Datuk TJ keras. Datuk TJ tarik tangan dia sampai dia terduduk. Datuk TJ suruh TJ berdiri dekat muka pintu masjid. TJ pun pergilah. Kejap lagi dia datang, kata Datuk TJ. Apa yang datang tu? Tanya TJ. Kau jangan banyak cakap, kata Datuk TJ. Muka Datuk TJ nampak bengis guys. Masa tu Datuk TJ dah pakai serba hitam. Kepala dia pun dia lilit dengan kain hitam. Dalam hati TJ timbul keraguan dekat Datuk dia. TJ rasa Datuk dia ada hubungan dengan pengganas komunis. Kalau tak, macam mana dia berani jalan malam waktu zaman darurat ni? Datuk TJ tolak badan TJ yang tercegat dekat muka pintu masjid. TJ tersungkur atas lantai. Datuk TJ tampar tangan kanan dia dekat pangkal peha kanan dia dengan sekuat hati. Dia lempar 7 biji bertih ke tengah laman masjid. Bertih apa aku tak tahu guys, sebab dia tulis bertih je. Mungkin bertih jagung kot. Okey, sambung. Kemudian Datuk TJ tekan ibu jari kanan dia dekat tapak tangan kiri dia 7 kali berturut-turut. Tiba-tiba TJ terdengar bunyi suara harimau mengaum. Cukup kuat, kepala lutut TJ menggeletar guys. Dengan tiba-tiba je TJ rebah dekat lantai masjid dan tidak berdaya bangun lagi. Seekor harimau belang yang cukup besar muncul dekat depan halaman masjid sambil menguit-nguitkan ekornya. Makanlah, kau lapar, suara Datuk TJ keras. TJ tengok harimau tu terus makan 7 biji bertih. Bila harimau tu habis makan, Datuk TJ pergi dekat harimau tu. Dia menggosok-gosok kepala harimau tu dengan tangan dia. Dan lidah harimau yang panjang tu menjilat pipi dan hidung Datuk TJ. Harimau tu berguling-guling dekat atas tanah sambil kakinya menampar seluruh badan Datuk TJ. Datuk TJ gosok perut harimau tu. Lepas tu dia kira kuku dekat jari harimau tu. Datuk TJ main dengan harimau tu macam dia tengah main dengan anak kucing guys. Akhirnya Datuk TJ tepuk dahi harimau tu 7 kali dengan tangan kiri. Harimau tu pula jilat telinga kanan Datuk TJ 7 kali. Bangun, kau dah kenyang, kata Datuk TJ. Harimau besar tu segera bangun sambil menguap. TJ bertambah ngeri bila tengok gigi harimau tu yang tajam dan putih. Harimau tu mengaum lagi guys. Datuk TJ panggil TJ. TJ cuba bangun tapi dia tak berdaya. Tempurung lutut dia rasa longgar guys. Datuk TJ terus tarik tangan TJ. Dia heret TJ sampai dekat depan harimau besar tu. Ini cucu aku, Datuk TJ cakap dekat harimau besar tu. TJ tengok mata harimau tu merenung ganas dekat muka Datuk dia. Datuk TJ berdehem 3 kali berturut-turut. Harimau tu melunjurkan kaki depannya, badannya direndahkan. Datuk TJ angkat TJ lalu diletakkan dekat pangkal tengkuk harimau berbadan besar tu. TJ rasa nyawa dia dah melayang dah. Badan TJ jadi lembik. TJ tak boleh duduk tegak. Dada dengan muka dia hempap atas leher harimau tu.
tu. Bulu harimau yang kasar dan keras tu mencucuk batang hidung dan pipi TJ. Bila harimau tu menggerak-gerakkan badan, TJ pun ikut bergerak sekali guys. Peluk tengkuk dia kuat-kuat, kata Datuk TJ. Antara sedar dengan tidak sedar, TJ nampak Datuk dia terus naik atas belakang harimau tu. Harimau besar tu segera menegakkan badannya. Antara sedar dengan tak sedar, TJ nampak Datuk dia terus naik atas belakang harimau tu. Harimau besar tu segera menegakkan badannya. Datuk TJ terus menepuk-nepuk punggung harimau tu macam gembala lembu menepuk punggung lembu. Ke hulu kuang, TJ terdengar suara Datuk dia. Serentak dengan tu harimau pun melangkah. TJ rasa harimau tu berjalan macam tak jejak bumi guys, melayang-layang dekat udara lalu ikut pekan cemur melintasi jambatan kereta api, terus menghala ke kampung Cik Zainal serta melintasi kawasan kampung baru Tanah Hitam. TJ nampak tentera tengah berjaga, semuanya tak pandang ke arah diorang sebab terlalu laju harimau tu bergerak. Badan TJ terasa sejuk. Belum sempat TJ kira 1 sampai 10, harimau tu dah sampai dekat rumah adik bongsu Datuk dia. Hari masih gelap lagi. Datuk TJ turunkan TJ dari belakang harimau tu. Sebelum harimau tu pergi, Datuk TJ bagi harimau tu makan 7 biji bertih lagi. TJ tak tahu dari mana Datuk dia dapat bertih tu. Habis je harimau tu makan bertih, lagi sekali Datuk TJ menepuk-nepuk dahi harimau tu. Datuk TJ membisikkan sesuatu dekat telinga harimau tu, dan harimau tu macam faham je dengan apa yang Datuk TJ ucapkan sebab telinga harimau tu bergerak-gerak. Balik ke rumah kita, jaga kampung serta tanah ladang kita, kata Datuk TJ. Harimau tu menguap panjang. Dengan sekelip mata je harimau besar tu hilang dari pandangan TJ. Datuk TJ tak kejutkan adik bongsu dia guys. Menurut Datuk TJ, pantang kalau kita menunggang harimau, kejutkan tuan rumah yang kita pergi sebelum tuan rumah tu terjaga. Adik bongsu Datuk TJ terkejut bila dia buka pintu rumah pagi tu. Tengok TJ dengan Datuk dia duduk dekat tangga, mengucap panjang dia guys, dan merasa hairan macam mana diorang boleh sampai pagi-pagi dekat rumah dia sedangkan perintah berkurung tamat pukul 6 pagi. Dia terus tanya Datuk TJ macam mana diorang boleh sampai terlalu awal. Pertanyaan tu tak dijawab oleh Datuk TJ guys. Dia ubah tajuk lain. Sambil minum kopi, adik bongsu Datuk TJ ceritakan keadaan kampung Hulu Kuang sambil bertanya khabar hal nenek TJ serta anak cucu Datuk dia. Perbualan Datuk TJ dengan adik bongsu dia sungguh rancak pagi tu guys. TJ tak banyak masuk campur masa diorang tengah bersembang tu. Dia lebih selesa berdiri dekat tingkap melihat daun-daun pokok yang menghijau serta puncak gunung yang diselimuti kabus nipis. Kau sakit ke? Aku nampak kau kurus sangat ni, tanya Datuk TJ dekat adik bongsu dia. TJ segera toleh belakang. TJ tengok Datuk dia tengah perhati badan adik bongsu dia yang cengkung dan kurus. Saya baru baik dari demam, dah tu kena berjaga malam pula, jawab adik bongsu Datuk TJ. Hai, musim darurat pun kena berjaga malam? Tanya Datuk TJ. Berjaga dalam rumah, sahut isteri adik bongsu Datuk TJ dari dapur. TJ tertarik dengan perbualan tu. Terus TJ duduk dekat sebelah Datuk dia. Datuk TJ mengerutkan keningnya. Kenapa pula tu? Ada pencuri ke? Tanya Datuk TJ. Pertanyaan tu tak dijawab oleh adik bongsu Datuk TJ dengan isterinya. Diorang nampak resah dan tidak menentu. Apa halnya? Cakaplah. Kalau boleh aku tolong, aku usaha tolong. Kalau tak boleh, kita cari orang lain untuk tolong, kata Datuk TJ. Isteri adik bongsu Datuk TJ tersenyum je. Adik Datuk TJ pula termenung panjang. Susah orang nak menolongnya, kata adik Datuk TJ. Susah macam mana? Tanya Datuk TJ. Kerja iblis, jawab adik Datuk TJ. Kita lawan cari iblis, kata Datuk TJ. Macam ni bang, dekat kampung ni ada toyo jadi-jadian. Sekejap jelma jadi kucing, sekejap jadi menjadi tikus, kata adik bongsu Datuk TJ sambil tengok kiri dan kanan. Datuk TJ terdiam. Lama juga Datuk TJ termenung. Dia bangun terus berdiri dekat muka pintu sambil tangan dia paut dekat jenang pintu. Jenang pintu tu bingkai pintu guys, macam ni. Okey, sambung. Datuk TJ duduk balik. Biasanya toyol jadi-jadian ni ada orang yang membelanya. Dia mesti sepasang, ada jantan ada betinanya. Rumah kau ada dia masuk? Tanya Datuk TJ. Ada, dia jemur jadi kucing hitam. Bila terserempak dengan kami, dia menghilangkan diri. Dengan penerangan adik bongsu dia tu, Datuk TJ dapat agak bahawa toyol jadi-jadian tu masih belum ada pasangan lagi, dan orang yang membela akan berusaha cari pasangannya. Datuk TJ bagi tahu adik bongsu dia, masalah tu boleh selesai dengan cara dia kena tinggal dekat Hulu Kuang lama sikit. Untuk cari tuan punya toyol jadi-jadian tu makan masa guys. Ada beberapa syarat yang tertentu. Kerjanya sulit tapi harapan masih ada sebab tuan punya toyol masih cari pasangannya lagi. Jelas Datuk TJ dengan tenang. Macam mana caranya? Soal isteri adik bongsu Datuk TJ. Mendengarkan pertanyaan tu, Datuk TJ tersenyum panjang sambil memicit pangkal dagu dia. Kita tunggu, kalau ada perempuan mati beranak sulung, baru senang nak tangkap tuan dia, kata Datuk TJ. Membuatkan adik bongsu Datuk dia dengan isterinya saling berpandangan. Dalam kepala isteri adik Datuk TJ mula terbayang tentang perempuan-perempuan
dekat kampung Ulu Kuang yang mengandung anak sulung. Ada 5 orang semuanya. Atas persetujuan orang-orang kampung Ulu Kuang, Datuk TJ diminta duduk dekat kampung tu selama 2 bulan untuk menghalau toyol jadi-jadian yang mengganggu kampung tu. Nasib diorang agak baik, baru 3 minggu duduk dekat Ulu Kuang, terdengar salah seorang daripada penduduk kampung tu meninggal dunia masa melahirkan anak sulung. Anak dan ibu mati serentak. Datuk TJ pergi ke rumah keluarga Malang tu. Dia ikut sama menghantar jenazah ibu dan anak tu ke tanah perkuburan. Tapi sebaik saja Datuk TJ balik dari tanah perkuburan, dia tak dapat tidur sepanjang malam guys. Datuk TJ didatangi dengan berbagai-bagai mimpi ngeri dan menakutkan. Datuk TJ buka kertas firasat yang dia bawa. Masa dia baca kertas firasat tu lah Datuk TJ terdengar suara perempuan pujuk anak yang menangis dekat bawah rumah. Datuk TJ buka pintu, dia ternampak ada satu cahaya berekor panjang naik ke udara dari tanah perkuburan tu. Datuk TJ kejut TJ. Kalau lah bukan Datuk TJ yang kejutkan TJ tengah malam tu, dah kena penendang sulung dia dah. Disebabkan Datuk dia yang kejut, TJ tak boleh buat apa-apa lah. Kenapa tu? Tanya TJ sambil gosok mata dia. Datuk TJ tersenyum. Matlamat kita dah sampai, kata Datuk TJ. Matlamat apa tu? Tanya TJ. Cari orang yang tuan punya toyol, jawab Datuk TJ. Kalau kau faham, baguslah, kata Datuk TJ. Datuk TJ rebahkan badan dia dekat tepi TJ. Memang TJ tak sedar masa bila Datuk dia bangun. Bila TJ buka mata je, Datuk dia dah selesai sembahyang subuh. Datuk TJ paksa TJ ambil sembahyang seorang-seorang dekat perigi. TJ pun pergi. Datuk TJ tak lupa, dia berjalan berbatu-batu sambil basuh muka dengan badan dia guna air embun waktu pagi. Datuk TJ tak ambil semua air embun tu guys. Datuk TJ pilih jenis daun yang tak miang atau gatal. Cara dia sapu dekat muka dia pun agak pelik. Dia mulakan dari pangkal dagu membawa ke atas sampai ke anak rambut. Kemudian baru dia basuh kedua belah kening dia. Paling akhir sekali dia lakukan ialah masukkan air ke dalam lubang hidung sampai bersin. Lepas tu Datuk TJ akan pijak rumput 7 kali ke arah matahari naik dan 6 kali ke arah matahari jatuh. Rutinnya tu dia buat juga masa dia ada dekat Ulu Kuang, dekat Cemoh. Apa yang Datuk TJ buat, TJ terpaksa ikut dan Datuk TJ berjanji satu hari nanti bila umur TJ genap 21 tahun, dia akan bagi beberapa mentera yang perlu dibaca bila mandi air embun. Pagi tu berjalanlah TJ dengan Datuk dia dekat pinggir kampung Ulu Kuang sambil mandi air embun. TJ rasa seronok bila nampak matahari pagi dengan sinaran yang berkilauan dekat celah-celah pokok besar. Bila sinar matahari tu terkena air embun dekat ujung daun, nampak macam manik. Sambil berjalan, Datuk TJ bagi tahu nama-nama burung yang TJ nampak. Bila matahari mula meninggi satu galah ni lebih kurang pukul 9 pukul 10 guys. Waktu-waktu duha. TJ dengan Datuk dia dah jauh tinggalkan pinggir kampung Ulu Kuang tu. Diorang masuk satu lorong kecil menuju ke arah sebuah anak bukit. Dekat kaki anak bukit tu ternampak sebuah pondok berdinding tepas dan beratapkan daun rumbia. Macam ni rupa tepas guys. Tiangnya dari kayu hutan jenis bulat. Dalam jarak 50 langkah lagi nak sampai dekat halaman pondok tu, Datuk TJ berhenti. Kenapa tu? Tanya TJ. Datuk TJ terdiam. Kedua belah tangan dia dilekap ke atas dada, kedua belah mata dia dirapatkan. Datuk TJ langkah 7 tapak ke depan dan berdiri atas kedua belah tumit kaki dia beberapa saat. Bila Datuk TJ buka mata dan kedua belah tangan dia diluruskan, dia tersenyum. Memang tak salah penglihatan aku malam tadi. Cahaya dari tanah kubur tu menuju ke sini, kata Datuk TJ dengan tenang. TJ terpinga-pinga. Kita balik, kalau kita maju lagi kita bahaya, kata Datuk TJ sambil tarik tangan TJ. Diorang pun patah balik menuju ke rumah adik bongsu Datuk dia. Sepanjang perjalanan tu guys, Datuk TJ tak banyak bercakap. Dia lebih banyak perhatikan gerak-geri rumput dan daun yang ada dekat pokok. TJ dah tahu kalau Datuk dia buat macam tu bermakna dia tengah tumpukan seluruh perhatian dia pada sesuatu benda yang tak masuk akal manusia biasa. TJ rasa Datuk dia tengah tumpu ke satu alam yang lain. TJ tak berani nak tanya, takut Datuk dia naik angin pula. Kalau Datuk dia naik angin, sia-sia je TJ kena maki. Jauh berjalan pagi ni, tanya adik Datuk TJ. Sebaik saja diorang sampai dekat tangga. Dia baru je lepaskan ayam dekat depan. TJ tak menjawab. Dia tersenyum je. Macam biasa, balai Datuk TJ. Diorang terus basuh kaki dan naik ke rumah. Dekat tengah rumah dah tersedia sarapan pagi. Air kopi pekat dengan ubi kayu serta kelapa parut guys. Apa? Rumah siapa dekat belukar tu? Tanya Datuk TJ. Adik Datuk TJ terdiam mengingati sesuatu. Rumah Kidon? Jawab adik Datuk TJ. Orang jati sini ke? Tanya Datuk TJ. Tak, macam kita juga, dari tanah seberang, jawab adik dia. Orang Padang ke orang Jambi? Tanya Datuk TJ. Pertanyaan Datuk TJ tu tak dijawab oleh adik dia. TJ pun dah berhenti makan. Isteri adik Datuk TJ dah turun ke ladang. Bila pertanyaan tu tak ada jawapan, Datuk TJ tak bertanya lagi guys. Dia terus menghirup air kopi dengan tenang. Dari Sumatera, katanya dari keturunan Batak. Tiba-tiba je adik Datuk TJ bersuara. Ada bini tak? Spontan TJ tanya. Datuk dia menjeling tajam dekat TJ. Dah mati, bininya orang Kedah. Mak bapak dia tinggal dekat Kuala Kangsar, jawab adik Datuk TJ.
"Ada anak?" tanya Datuk TJ. "Tak ada, bininya tu mati masa bersalin anak sulung," jawab adik Datuk TJ. Suara Datuk TJ perlahan. Dia tekan pipi kiri dia dengan tangan kanan. Terus terang Datuk TJ cakap dekat adik dia yang dia perlu duduk di Ulu Kuang paling kurang 6 bulan. Datuk TJ minta adik dia buatkan sebuah pondok untuk dia dengan alasan senang untuk beramal serta berusaha menghancurkan tuan punya toyo jadi-jadian tu. Permintaan Datuk TJ tu dipenuhi oleh adik dia. Seminggu kemudian terpacaklah sebuah pondok baru di Ulu Kuang Cemor yang didirikan secara bergotong royong oleh penduduk kampung. TJ dengan datuk dia pun pindah dekat pondok baru tu. Benda yang TJ kurang senang bila duduk dekat pondok baru tu ialah bila bulan mengambang je, TJ ternampak ada beberapa ekor harimau besar dekat depan pondok. Dari atas pondok, Datuk TJ melompat ke tanah lalu bersilat dengan harimau-harimau tu. Kalau Datuk TJ malas turun ke tanah sebab letih, harimau-harimau tu akan menjulur ekornya dari celah lantai buluh. Datuk TJ akan mencium atau mengurut-ngurut ekor harimau tu sambil membelitkan dekat leher dia. Bila terdengar bunyi suara burung hantu, barulah Datuk TJ suruh harimau-harimau peliharaannya balik. "Ambilkan aku kain putih, mangkuk putih, letak air dalam mangkuk putih tu separuh. Kain putih letakkan dekat dinding," kata Datuk TJ. Kalau tak silap malam tu malam Rabu, kira-kira pukul 10 malam. Apa yang Datuk TJ suruh, TJ lakukan dengan senang hati. Datuk TJ duduk bersila dekat tengah pondok. Asap kemenyan dari dupa memenuhi ruang pondok. Baunya semerbak. Datuk TJ susun 7 piring dekat depan dia. Piring sebelah kanan dia letak lengkuas, piring sebelah kiri dia letak serai, piring tengah dia letak darah ayam yang dia sembelih petang tadi. Tiba-tiba guys, seekor kucing hitam melompat masuk ke tengah pondok tu ikut pintu yang terbuka. Kucing tu rendung muka Datuk TJ dengan tajam. Datuk TJ halau, tapi kucing tu tak bergerak guys. TJ nampak Datuk dia keluarkan secekak tulang-tulang ikan dari karung yang ada dekat sebelah kanan dia. Datuk TJ lemparkan tulang-tulang ikan kering dekat kucing hitam tu. Dengan tiba-tiba lilin yang menyala terpadam. TJ nyalakan balik lilin tu. Dia tengok kucing hitam tadi dah hilang. Yang ada sebungkus kain hitam je. TJ kenal kain hitam tu kepunyaan Datuk dia. Datuk TJ suruh TJ padamkan lampu minyak tanah. Keadaan dalam rumah jadi agak sama-sama. Bunyi katak dan cengkerik jelas kedengaran. Sayup-sayup terdengar bunyi burung hantu guys. Atap pondok bergerak-gerak kena angin. Serentak dengan tu terdengar bunyi air dari atap pondok. Bulu roma TJ berdiri bila terdengar suara orang perempuan ketawa dan menangis tersedu-sedu dekat pokok tembusu di belakang pondok. "Suara langsui, tenang, kita cari kebaikan, bukan keburukan," bisik Datuk TJ dekat telinga TJ. Datuk TJ tak bergerak bila seketul batu besar meluru masuk ke dalam pondok. Batu tu kena tepat dekat bahu kiri Datuk TJ. Bila batu tu jatuh atas lantai, pondok bergegar. Datuk TJ tak peduli. Dengan cahaya lilin yang sama-sama, TJ tengok dekat depan muka pintu ada satu lembaga besar tanpa tangan, tanpa kaki, tanpa kepala berdiri dekat situ. Datuk TJ tarik muka TJ suruh dia tengok air dalam mangkuk putih tu. Dekat luar guru bersahut-sahutan sedangkan cuaca malam tu elok je. "Pedulikan semua tu. Sekarang kau tengok kain putih tu. Apa yang kau nampak jangan bagi tu sesiapa. Kalau kau buat juga padahnya kau tanggung sendiri," kata Datuk TJ. Dia terus tabur kemenyan atas bara. TJ terpaku guys. Dia macam tak percaya dengan apa yang dia nampak dekat kain putih tu. TJ raba ibu jari kaki, raba telinga kanan, semuanya ada. Dia tahu apa yang dia nampak tu bukan mimpi. TJ tengok dekat kain putih tu ada seorang lelaki tengah gali kubur guys. Lelaki tu gali waktu malam. Badan dia berpeluh-peluh. Itulah Kidun tengah korek kubur anak dia. Datuk TJ bagi tahu TJ. TJ nampak cangkul Kidun menyentuh papan keranda. Kidun letak cangkul dekat tepi. Lepas tu dia ambil sebatang besi lalu dia congkil papan keranda tu. Bau busuk membuatkan Kidun hampir-hampir nak muntah. Kidun tidak peduli semua tu. Dia turun ke dalam lubang kubur. Dia ambil mayat anak dia keluar dari dalam kubur tu. Dia letak dekat pokok. Kidun masukkan papan keranda balik. Kemudian dia timbus lubang kubur tu seperti sedia kala. Kidun masukkan mayat anak dia ke dalam guni plastik berwarna hijau. Dia pikul cangkul dengan besi dekat bahu kanan. Tangan kanan dia pula dia jinjing mayat anak dia. Sampai dekat rumah guys, Kidun buka kain kafan anak dia. Mayat anak dia letak atas para yang sudah disiapkan. Dia basuh mayat anak dia dalam baldi besar. Air basuh mayat tu dia ambil dari 7 kuala anak sungai, kata Datuk TJ. TJ angguk kepala. Mata dia tak berkelip tengok kain putih tu. Macam tengah tengok wayang, cuma tak ada muzik je. Datuk TJ hanya menerangkan dekat TJ sekali itu je. Yang peliknya, Datuk dia tak tengok pun apa yang jadi dekat kain putih tu. Kedua mata dia berpejam rapat guys, macam orang tengah tidur. Cak berdengkur lagi, macam orang tidur lena. Masa tu TJ tak rasa dia ada dalam pondok. Dia rasa macam dia ada dekat satu tempat yang asing, sungguh sunyi. Air itu diambil ketika remang-remang senja bersama bunyi gagak, kata Datuk TJ. Remang-remang senja ni korang tahu kan, baru-baru nak senja. TJ tengok Kidun buka semua pakaian dia. Dia berbogel guys. 7 bunga yang berlainan warna dimasukkan ke dalam baldi. Selesai mandikan mayat anak dia, Kidun renjis pula dengan air sebanyak 7 kali. Mulutnya membaca sesuatu. Kidun basuh muka dan minum air yang telah digunakan untuk basuh mayat anak dia tadi. TJ perhatikan Kidun lakukan semua tu dengan teliti. Setitik air pun tak jatuh atas lantai. Mayat anak dia tu diletak atas para. Kidun ambil air mandi mayat anak dia, lepas tu disiram
dendam dari atas kepala sampai ke hujung kaki dia. Lepas selesai semua tu, Kidun lumurkan mayat anak dia dengan abu dapur dan minyak kelapa. Mayat anak dia tu dia bawa masuk ke dalam satu bilik. Dekat situ dah tersedia sebuah salai tergantung. Mayat anak dia diletakkan atas salai tu dan ditutup dengan kulit kambing. Kidun keluar dari bilik tu, masuk balik dengan membawa zinc buruk. Zinc tu dia letak dekat bawah salai. Atas zinc tu diletakkan kayu arang dan habuk-habuk papan. Kidun hidupkan api. Bila kayu arang dah jadi bara, barulah dia beredar. Mayat tu disalai selama 44 hari dan Kidun terpaksa berpuasa selama 7 hari 7 malam. Amalan tu dikenali dengan nama puasa pati geni, bisik Datuk TJ dekat telinga TJ. Dekat kain putih tu, TJ tengok Kidun duduk dengan meletakkan kedua belah tangannya atas lutut kiri dan kanan. Dia membilang biji tasbih. Menurut Datuk TJ, apa yang Kidun buat tu tak siapa yang tahu. Lepas habis puasa 7 hari, barulah Kidun keluar dari rumah dia, buat kerja macam biasa, iaitu menori getah dekat kebun Haji Ahmad Alam Shah. Bila mayat anak dia dah cukup disalai selama 44 hari, Kidun cari dan sediakan madu lebah, pisang emas dan pisang embun pula. Kidun sediakan juga sebuah katil lengkap dengan cadar dan bantal untuk seorang bayi. Waktu tengah malam, mayat tu pun dia turunkan dari tempat salai. Panjangnya cuma sejengkal dan besar lebih kurang sama besar dengan anak yang berusia 2 tahun. Sambil memangku bayi dekat tangan kiri dia, Kidun basahkan badan dia dengan air guna tangan kanan. Dia terus berbisik dengan tenang ke telinga anak dia. "Dengarlah anakku, perasaan dan hatimu bersatu dengan aku. Dua tubuh satu harapanku. Kaulah yang mengerjakannya. 7 lapis bumi, 7 lapis langit bersatu di Bukit Kaf, bersemadi dalam diri kita." Selesai Kidun bisik dekat telinga anak dia tu, dia tarik nafas panjang-panjang, kemudian bibir bayi yang kering tu dia tiup. Dia buat selama 7 pagi 7 malam. Mayat bayi kering tu diletak dekat tempat tidur dengan bertemankan lampu yang terus menyala selama 24 jam. Kidun yang berbadan kurus tu bertambah kurus sebab kurang tidur, tapi dia rasa puas. Dalam tempoh beberapa hari lagi, mayat anak dia tu akan dia gunakan untuk mencuri harta orang kampung. Dia terus terbayang tentang kemewahan dan kesenangan yang akan dia dapat. Masa yang ditunggu telah tiba. Kidun masuk ke dalam bilik bayi dia tu. Dia cium umbun-umbun bayi kering tu. Tiba-tiba umbun-umbun bayi kering tu keluar asap selepas Kidun baca jampi serapah. Bayi kering tu menjelma jadi kucing jantan hitam, menjilat-jilat tapak tangan Kidun. Kidun pun menepuk-nepuk kepala kucing hitam tu. Kidun menjilat kaki kucing dengan lidahnya. Kemudian Kidun bagi belut kering dekat kucing tu. Dalam masa beberapa saat, belut kering tu habis dimakan. "Kau pergi ke rumah orang kaya, kau ambil wangnya separuh dan bawa kemari." Kidun perintahkan kucing hitam tu. Kucing tu menggaru-garu papan lantai, akhirnya terjun ikut tingkap. Tugas Kidun setiap malam ialah tumpukan perhatian dekat pelita minyak tanah dekat depan dia. Kalau api pelita tu bergoyang tanpa ada angin, bermakna toyol jemaahnya dalam bahaya. Kidun akan padam api pelita tu dengan secepat mungkin dan toyol jemaah dia tu akan gaib dari pandangan orang. TJ terkejut bila nampak Kidun tersungkur dekat kain putih tu. "Ilmunya sudah aku tawarkan," kata Datuk TJ. Datuk TJ buka mata. Air dalam mangkuk putih tu tumpah dengan sendirinya. Lilin yang padam menyala sendiri. Begitu juga dengan pelita minyak tanah. TJ tengok dekat kain hitam tu keluar asap berkepul-kepul. Tulang-tulang ikan yang berserakan atas lantai berkumpul dengan sendiri dan bergerak masuk ke dalam karung dekat tepi Datuk TJ. Bila asap dari kain hitam tu hilang, Datuk TJ pun angkat kain hitam tu. "Kau tengok," kata Datuk TJ. TJ nampak mayat kering terdampar atas lantai pondok. Baunya cukup busuk. Tekak TJ jadi lawyer, nak muntah dibuatnya. Datuk TJ biarkan mayat kering tu dekat situ. "Kau pulangkan pada yang berhak," kata Datuk TJ sambil siram darah ayam dekat mayat kering tu. TJ perhatikan mayat kering tu macam bergerak-gerak. Bila Datuk TJ melangkah nak duduk ke tempat dia balik, seorang lelaki muncul dekat muka pintu sambil bawa parang panjang. Badannya kurus. Dekat luar bunyi suara burung hantu makin kuat bunyi. Dekat bawah pondok terdengar bunyi suara perempuan menangis, guys. "Kau datang, Kidun," kata Datuk TJ. "Jangan buat aku macam ni, aku nak hidup," jawab Kidun. "Kerja kau salah di sisi agama. Kau menyeksa mayat anak kau sendiri. Kau jadi tuan kepada toyo jemaah ni. Aku tahu dalam minggu ni kau nak cari pasangan dia. Bukan begitu, Kidun?" Marah Datuk TJ. "Memang betul itulah rancangan aku, tapi aku terpaksa batalkannya sebab menurut firasat aku ada orang yang tahu rancangan aku tu. Orang itu adalah kau," kata Kidun. "Sekarang apa yang kau nak dari aku, Kidun?" tanya Datuk TJ. "Pulangkan toyo jelmaan tu pada aku. Aku sembah kau, aku sujud pada engkau. Janganlah perkara ini dihebohkan," jawab Kidun. "Aku tak nak hebahkan pada sesiapa pun, tapi toyo engkau aku akan pulangkan ke tempatnya malam ni juga," kata Datuk TJ. Kidun terdiam. Dia terus melompat keluar dan hilang dalam kegelapan malam. Suara langsung ketawa kedengaran dengan jelas. Bila suara tu hilang, TJ terdengar suara orang menjerit minta tolong. TJ renung muka Datuk dia. Datuk TJ nampak muram. Niat TJ nak tanya suara siapa yang menjerit tu, jadi terbantut bila tengok muka Datuk dia macam tu. "Suara siapa tu?" TJ bertanya dalam hati. Datuk TJ macam tahu je apa yang TJ fikirkan. Dia pun rapat dekat TJ.
Okey guys, sampai sini video untuk hari ni. Kalau korang nak aku sambung cerita ni, sila komen dekat bawah. Bagi korang yang masih baru dalam channel aku ni dan suka dengan konten-konten yang aku buat, harap korang boleh subscribe channel aku ni dan tekan loceng notification ni sekali. Terima kasih kepada korang yang telah menonton video aku ni. Tunggu video aku selanjutnya. Adiosa.